Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi secara dalam talian tapi offline menggunakan channel YouTube. Jadi saya akan sambung pengajaran dan pembelajaran yang telah kita bincangkan secara Google Meet sebelum ni dalam kelas. Jadi untuk pengajian Islam MPU 2312 pelajar College Vocational Datuk Lela Maharaja Diploma tahun 1 semester yang ketiga. Jadi kita sambung bab akidah, iaitu bab akidah bahagian yang kedua. Kita telah pun membincangkan rukun iman, kepercayaan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kemudian percaya kepada Rasul dan juga percaya kepada kitab. Dan kemudian kita akan bincangkan tentang rukun iman yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Konsep malaikat. Apakah dia malaikat? Jadi malaikat ini ada salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga, cuma beza dia malaikat dan manusia. Manusia ni mempunyai nafsu, manakala malaikat tidak mempunyai nafsu. Itu yang pertama. Dan kemudian malaikat dicipta daripada cahaya. Seperti satu hadis yang diberi maksud, malaikat itu dicipta daripada cahaya dan jin pula dicipta daripada api. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, malaikat ini jumlah dia ada kata ulama seperti pasir di pantai. Seperti pasir di pantai. Ada ulama mengatakan seperti buih di sangat banyak, sangat ramai. Tetapi kita sebagai seorang Muslim yang beriman wajib percaya, ataupun bukan wajib percaya, maknanya kita wajib mengetahui 10 orang malaikat berserta dengan tugasan. 10 sahaja. Allah Ta'ala kata 10 sahaja cukup dah. Jadi 10 saja. Dan kita tengok sama-sama siapakah 10 orang yang bertuah itu. Jadi okey, jadi kalau kita tengok, saya ada senaraikan 10 nama malaikat. Jadi kalau kita tengok daripada atas, pertama kita namakan dia, Allah Ta'ala namakan dia Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril ni ialah ketua malaikat. Ketua malaikat. Dan kemudian Mikail, Israfil dan juga Israel. Saya warnakan warna kuning sebab ini adalah kita panggil 4 malaikat yang mempunyai taraf yang sangat tinggi. Jadi kalau hal-hal kita panggil top gun lah, menteri-menteri kanan. Macam itulah menteri-menteri kanan. Saya warnakan dengan warna kuning. Jibril, Mikail, Israfil dan juga Israel. Setiap mereka mempunyai tugas masing-masing. Okey, kemudian Munkar dan Nakir. Jadi dua ni dia kembar. Munkar dan Nakir kembar, tetapi Munkar dan Nakir ni tugas dia, dia ada tugas dia. Saya tidak bagi tahu dalam ni. Sebab apa? Itu adalah tugasan kamu. Tugasan kamu. Munkar dan Nakir, kemudian Raqib dan Atid pun kembar juga, dan tugasan dia hampir sama. Kemudian Malik dan Ridwan pun kembar juga. Bukanlah kata kembar siam, tapi maksudnya dia mempunyai tugas yang hampir sama. Jadi ini 10 malaikat yang wajib kita ketahui namanya dan juga tugas-tugasan dia. Okey, jadi kita pergi kepada rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari akhirat. Jadi hari akhirat ni hari yang pasti datang. Tidak ada sanksi lagi. Kita sebagai orang Islam wajib percaya bahawa hari kiamat akan tiba. Bila kita tak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Walaupun ada hadis yang menyebut tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Kemudian ada yang mengatakan hari Jumaat akan jadi pada hari akhirat akan jadi pada hari Jumaat, hari kiamat. Jadi yang tu adalah pedoman kepada kita. Jadi hari akhirat ni adalah hari kebangkitan kita daripada kubur. Setelah kita mati, masuk ke dalam alam kubur, kemudian kita akan melalui soal kubur, dan kemudian kita akan dibangkitkan kembali oleh seorang malaikat yang meniup sangkakala. Yang tu nanti tugasan kamu lah. Jadi apabila kita bercerita pasal hari akhirat, maka kita akan bercerita pasal ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila, kata Allah SWT. Jadi Allah SWT kata, kita ditanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, boleh tak aku bertanya tentang ruh, tentang ruh. Sebenarnya ayat ni dia menceritakan tentang kehebatan Nabi sebenarnya. Sebab apa? Sebelum ayat ni turun, ada seorang ni dia jumpa dengan pendeta, dan kemudian pendeta kata kalau betul dia Nabi Muhammad, kau tanya dia soalan tentang roh.
maka dia mesti menjawab seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau dia jawab yang tu, maka itu adalah benar-benar seorang nabi yang diutuskan oleh Allah SWT pada umat akhir zaman. Jadi hakikat roh ni, mana roh ni kita tak nampak. Roh kita tak nampak, tapi yang kita tahu apabila roh keluar daripada badan, maka kita akan mati. Bila kita sebut mati, mana itu sebab bila kita tidur, maka roh tu keluar. Jadi itu kita panggil kiamat kecil. Tidur ni kiamat kecil. Dan kemudian kalau kata roh tu tak datang balik, tu kata mati dalam tidur. Jadi bila kita dah masuk dalam kubur, kemudian kita dibangkitkan oleh tiupan sangkakala, kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika itu kita akan melalui hisab. Maka huru-hara pada hari akhirat tersebut. Huru-hara, dan terlepas mizan ataupun timbangan itu tadi, kita akan menjawab dengan Allah SWT soalan-soalan. Betul tak kau buat ni? Betul. Ketika itu bukan mulut yang bercakap, tetapi tangan yang bercakap dan juga anggota badan yang bercakap. Maka selesai, maka kita masuklah ke dalam dua tempat, mana salah satu berdasarkan amalan kita, sama ada nikmat iaitu syurga ataupun azab iaitu neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Okey, dan kemudian beriman kepada qada dan qadar. Ini rukun iman yang terakhir. Redha dengan ketentuan Allah. Maksud dia apa sahaja yang berlaku sebenarnya telah tertulis. Tapi Ustaz, mana kalau tak tulis tak payahlah kita suruh. Tak, dalam Islam azam tafattawakkal ala Allah. Mana ada konsep tawakal. Maksud dia apa? Kita wajib usaha. Dalam tawakal ni kamu kena faham, kita kena usaha dan kemudian kita berdoa, baru kita tawakal. Kalau tak usaha, kita hanya doa sahaja dan kemudian kita tawakal, maka konsep itu salah dan menyalahi konsep beriman kepada qada dan qadar. Maknanya kita tergolong dalam orang yang kita panggil orang yang apa? Orang yang putus asa. Orang yang putus asa. Disebabkan itu, Ustaz, saya dah rancang tiba-tiba tak jadi, Ustaz. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mungkin apa yang kita rancang itu tidak sesuai dengan keadaan semasa. Sebab apa? Allah Ta'ala yang tahu masa depan. Allah Ta'ala yang tahu. Jadi konsep hikmah, mana ada hikmah di sebalik setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi ini adalah tugasan kamu. Adalah tugasan kamu. Jadi kamu boleh tengok apakah tugas-tugas setiap malaikat yang wajib kita percayai. Ada 10 malaikat tadi kan. Senaraikan. Tengok berdasarkan nota ke, internet ke apa, dan kemudian tulis dalam kertas. Nabi Muhammad telah pun wafat. Adakah malaikat Jibril tidak mempunyai tugas? Ini ada kaitan dengan soalan yang pertama. Soalan pertama mungkin apakah tugas malaikat Jibril? Jadi saya nak kamu bincangkan soalan yang kedua. Dan kemudian soalan ketiga ni agak panjang sikit. Cuma dia punya keadaannya, seorang pelajar ni sangat pandai, tetapi hujung dia gagal. Dia gagal. Bagaimanakah situasi ini boleh berlaku dan apakah pendapat kamu? Saya nak pendapat kamu. Bukan ikut buku. Pendapat kamu. Mengikut lunas agama Islam. Seperti kita telah kita sentuh tadi tentang beriman dengan qada dan qadar tadi. Qada dan qadar tadi. Okey, jadi saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Ini untuk minggu ni. Jadi tolong hantar tugasan ini. Video ni tak sampai 10 minit. Kita kelas 1 jam. Tugasan ini perlu disiapkan dan hantar kepada saya sebelum hari Jumaat pukul 5 petang menggunakan aplikasi WhatsApp. Okey? Dan kemudian pastikan kamu letak nama kamu dan juga nama kelas kamu. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.